Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Belanjawan 2023 di mana pantau Belanjawan 2023 ini kita memberi fokus untuk waktu ini adalah berkaitan dengan industri pelancongan. Apa ceritanya? Walaupun kalau kita telitikan dalam Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada beberapa perkara. Nak kata banyak, boleh saya sifatkan tidaklah terlalu banyak, tetapi ada beberapa perkara-perkara penting yang boleh kita telitikan ataupun melihat kepada bagaimana proses pemulihan industri pelancongan itu boleh dilakukan terutama pasca COVID-19. Profesor Dato' Azli Halim, Timbalan Presiden Malaysia International Tourism Development Association MITDA, yang juga Profesor Adjung di Universiti Malaysia Kelantan UMK bersama dengan saya hari ini. Datuk bercakap soal pemulihan industri ataupun sektor pelancongan pasca COVID-19 melalui Belanjawan 2023. Apa yang boleh kita garap dari situ? Apa yang menariknya dalam Belanjawan 2023 untuk sektor pelancongan, Datuk? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, Haris. Selamat puasa, Datuk. Ya, okey. Kita terus saja kita nak fokus kepada sektor pelancongan punya belanjawan ni. Jadi Belanjawan 2023 kali ini kita lihat dia banyak menyaksikan perbezaan pendapat dalam kalangan penggiat industri pelancongan khususnya dan juga pengusaha industri pelancongan. Ada yang bagi tahu kat saya, ada yang nak tarik nafas lega, ada yang rasa resah selepas pengumuman tu dibuat. Tapi kita melihat benda ni secara holistik sebab apa, selepas pertukaran pucuk pimpinan negara yang kini diterajui oleh kerajaan perpaduan yang beraspirasikan Malaysia Madani. Jadi belanjawan kali ini dilihat begitu penting dalam kita nak mengembalikan keyakinan rakyat serta pelabur antarabangsa terhadap masa depan sosioekonomi negara khususnya. Namun apa yang dapat saya gambarkan pada bajet kali ini ialah ia bersifat holistik dengan memberi tumpuan untuk memastikan proses pemulihan industri pelancongan negara berada pada landasan yang tepat dan dalam masa yang sama mengambil kira daripada segi perbelanjaan yang berhemah. Dan tentunya Haris, harapan semua industri penggiat industri pelancongan khususnya pengusaha-pengusaha pelancongan ada sebenarnya insentif-insentif baru. Mereka mengharapkan insentif-insentif baru daripada pihak kerajaan dalam usaha untuk menyokong pemulihan sektor pelancongan ini. Ialah dengan kerajaan meletakkan sasaran sebanyak 16 juta orang pelancong dengan nilai pendapatan anjuran sebanyak 47.6 bilion pada tahun 2023 ini, kerajaan telah mengumumkan peruntukan sebanyak 250 juta untuk program galakkan promosi dan juga pemasaran pelancongan, dan tambahan 115 juta lagi pula disediakan sebagai grant padanan untuk bekerjasama dengan industri pelancongan dan kebudayaan bagi menggalakkan aktiviti promosi pelancongan dan penganjuran acara besar seperti sukan antarabangsa dan kebudayaan. Dan ini selaras dengan cadangan kerajaan untuk menganjurkan tahun Malaysia pada tahun 2025 dengan sasaran ketibaan pelancong sehingga mencecah 23.5 juta pelancong dan unjuran pendapatan sekitar 76.8 bilion. Ya, Riz. Datuk, antara perkara ataupun jika boleh saya tarik sedikit dari apa yang dibentangkan oleh kerajaan sebelum ini dalam belanjawan adalah berkenaan dengan dana sepadan untuk merancakkan sektor pelancongan. Bagaimana kita nak memahami dari segi dana sepadan ini? Kerana pertamanya, kalau dalam siri-siri temu bual sama ada bantuan ataupun geran dana kepada PMKS ke ataupun kepada pemain industri ke apa, selalunya akan berkisar kepada soal birokrasi, susah nak mohon, nak ada dokumen itu, nak ada dokumen ini. Tetapi untuk dana sepadan ini, untuk merancakkan sektor pelancongan, apa yang boleh kita faham dari segi dana sepadan ini dan bagaimana ianya sebenarnya boleh membantu pemain industri pada masa sama tidak renyahlah, tidak menyusahkan mereka dalam membuat permohonan, nak mendapatkan bantuan dan sebagainya. Pandangan Datuk? Betul-betul, dah namanya pun geran kan. Geran ni kira macam satu bantuan kerajaan dalam usaha kita nak membantu menggalakkan lagi khususnya dalam sektor pelancongan. Dalam konteks pelancongan, sebenarnya geran padanan ni dah
diadakan pada tahun lepas lagi selepas negara membuka sektor pelancongan, dan antara inisiatif kerajaan adalah dengan memberi geran galakan melancong Malaysia iaitu geran gamelan. Geran gamelan ni adalah geran promosi untuk pengusaha atau pengusaha produk pelancongan untuk mempromosikan produk-produk pelancongan mereka di acara-acara promosi di antarabangsa dengan menjadi pameran, seminar ataupun travel mart di peringkat antarabangsa. Mereka boleh claim geran galakan melancong itu. Yang ini khusus untuk pengusaha produk pelancongan. Manakala geran padanan untuk acara seperti acara pelancongan dan kebudayaan, geran padanan seni dan budaya, ia adalah satu geran untuk penganjuran acara. Dia adalah satu geran yang berbeza. Jadi untuk geran promosi pelancongan, geran galakan melancong Malaysia Gamelan ni, dia ada sekitar peruntukan khusus, ya. Apabila kita pergi khususnya pengusaha produk pelancongan pergi membuat promosi di luar negara, mereka boleh claim kos penerbangan, kos penyertaan program-program travel mart tu kepada pihak Tourism Ministry ataupun Tourism Malaysia, dan mereka akan memberi sekitar 50% daripada kos keseluruhan. Begitu juga dengan geran padanan untuk acara seni dan budaya. Geran ini diberikan kepada mereka yang ingin menganjurkan acara-acara berkaitan pelancongan dan kebudayaan di dalam negara dalam usaha kita nak menarik pelancong domestik ataupun pelancong antarabangsa untuk menyertai program-program atau acara-acara. Dan macam Arif cakap tadi, memanglah bila kita bercerita pasal geran ni, mungkin ada kriteria ataupun syarat-syarat bagaimana untuk mendapat geran tersebut, dan pihak kerajaan ataupun MOTEC sendiri telah menggariskan beberapa syarat dan kriterianya bagaimana mereka boleh menghantar permohonan, dan ini semua telah pun disediakan dalam garis panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak MOTEC ataupun Tourism Malaysia sendiri. Ini mereka boleh dapatkan maklumat lanjut di laman-laman web MOTEC ataupun Tourism Malaysia. Saya kira saya ingin nak menyentuh tentang betapa pentingnya geran padanan ataupun geran galakan melancong ini dalam usaha kita nak dia sebenarnya geran padanan ini dia sebagai satu booster macam mana kita nak melonjakkan lagi aktiviti pelancongan di sesuatu tempat tu. Contohnya hari kalau kita tengok Langkawi khususnya, kalau orang pergi ke Langkawi, khususnya kalau time ada acara-acara besar seperti Lima, Letua di Langkawi ataupun acara-acara yang bertaraf antarabangsa, Pulau Langkawi akan meriah dengan kunjungan pelancong. Jadi untuk nak menganjurkan acara-acara besar sebegini, mereka memerlukan peruntukan yang besar. Jadi geran padanan acara ataupun geran galakan melancong ini adalah sangat penting ya dalam usaha kita nak bagi satu suntikan ataupun lonjakan kepada kunjungan pelancong untuk datang ke sesuatu destinasi itu. Macam last year ada juga yang mengadakan program basikal, kayuhan basikal. Jadi benda-benda macam ni, program-program walaupun berskala medium atau sederhana, jadi ia setidak-tidaknya dapat merangsang minat pelancong ataupun pengembara untuk pergi ke destinasi itu. Walaupun dia nak pergi untuk tujuan menyertai acara itu, tapi dalam masa yang sama dia secara tak langsung dapat memberikan satu limpahan kepada spillover kepada sektor pelancongan dengan mereka dapat membuat tempahan bilik, mereka mengadakan membuat tempahan perjalanan ya. Jadi benda-benda ini akan memberikan spillover kepada ekonomi yang di dalam sektor dalam ekosistem pelancongan itu sendiri. Jadi itulah ya Red. Ya, Datuk. Bercakap soal spillover, perbelanjaan kalau kita cakap bajet ini belanjanya cukup besar. Berjuta-juta untuk sesuatu sektor ataupun industri itu. Untuk sektor pelancongan sudah tentu lebih berjuta, ratusan juta kerana 115 juta ringgit adalah hanya untuk geran sepadan itu sahaja. Itu baru 115 juta ringgit. Banyak lagi inisiatif-inisiatif yang lain. Spillover EFI, bagaimana ianya boleh memberi satu rangsangan yang besar kepada kerajaan dalam bukan sahaja kerajaan
Tetapi penduduk setempat, peniaga-peniaga, PMKS dan sebagainya, hasil daripada galakan pelancongan dan juga penganjuran acara dan pelbagai lagi. Kerana kalau kita lihat ada orang cakap, oh kenapa nak kena buat konsert dekat Malaysia, condemn itu ini. Tapi sedangkan akhirnya kita nampak spillover effect-nya itu ada. Mungkin Datuk boleh bagi pandangan ataupun penjelasan bagaimana spillover effect daripada penganjuran-penganjuran acara, sama ada acara sukan, konsert, muzik dan sebagainya. Pandangan Datuk. Ya, memang spillover effect ni dia dah terbukti bukan baru-baru ni aja. Dah sekian lama dah benda ni memang berkesan dalam usaha kita nak memberikan limpahan rahmat. Spillover ni macam kita nak give nak berikan suatu limpahan ekonomi, kesan ekonomi itu kepada semua khalayak tau, bukan kepada penggiat industri pelancongan yang terlibat secara langsung saja. Contohnya macam Harid cakap tadi, kepada pengusaha-pengusaha macam bukan saja kepada pengusaha hotel, dia juga pergi kepada pengusaha restoran, pengusaha pengangkutan, pengusaha yang membuat jualan di tepi-tepi jalan yang juga mendapat kesan daripada kunjungan pelancong itu sendiri. Sebab kita melihat bahawa pelancongan ini adalah bersifat ekosistem dia meluas. Ya, dia everything under the sun sekarang ni is tourism. Semua di bawah langit yang terbuka ni adalah ada kaitan dengan tourism. Contohnya kita ambil sport tourism, agrotourism, and then kita ada apa sekarang ni, medical tourism yang berkaitan dengan perubatan pelancongan. Begitu juga ni kita ada Islamic tourism, pelancongan mesra Muslim, yang mana khalayaknya di kalangan masyarakat Muslim yang ingin mendapatkan dikata pelancongan dalam soal yang mesra pelancong Muslim. Ini semuanya memberikan spillover kepada semua sektor. Tak ada daripada segi mereka yang saya contoh macam yang dulu saya pernah nyatakan bahawa orang yang mengusahakan homestay itu sendiri pun, walaupun pada asalnya dia buat satu rumah untuk disewa kepada masyarakat sendiri pelancong, tapi mereka juga dapat membuat produk kraft tangan pelancong, dapat memberikan sajian-sajian masakan. Jadi benda-benda ini kalau kita tengok secara dalam skop yang lebih luas, ia sebenarnya memberikan satu kesan ekonomi bukan saja jangka pendek tapi jangka panjang. Dia jangka pendek, jangka pendek mungkin mereka dapat income daripada apa yang dibelanjakan oleh pelancong itu sendiri. Tapi kesan jangka panjang tu yang kita harapkan adalah repeat tourist tu. Apabila pelancong tu datang melihat negara kita menawarkan produk pelancongan yang baik dengan perkhidmatan yang hebat, yang mesra pelancong, mereka berpuas hati dan kita akan dapat satu long term effect yang mana repeat tourist tu, pelancong akan datang dan ini mereka akan mempromosikan secara mouth to mouth advertising yang ini sangat berkesan. Bila mereka mempromosikan kepada kawan-kawan dia, kata Malaysia is satu negara yang bukan saja cantik, menarik, tapi rakyat dia yang mesra. Jadi kita dapat long term effect yang dia dapat memberikan satu gambaran image yang lebih positif kepada sektor pelancongan kita. Dan kita kena ambil kira daripada banyak aspek, bukan saja kesan jangka pendek yang saya cakap tadi, kesan jangka panjang, dan dalam masa yang sama kita kena pastikan sektor pelancongan kita ni berada pada tahap yang dapat memberikan satu mutu perkhidmatan yang baik dan bagi memastikan kelestarian industri pelancongan ni dapat kita kekalkan sampai bila-bila. Kita tak nak nanti bila kita terlalu gairah kita promosi pelancongan itu begini dan pelancong datang ramai and then kita dah terlampau ramai, kita terlupa dan terlepas pandang untuk memberikan perkhidmatan ataupun layanan yang terbaik. Ini yang kita amat bimbang kalau kita tak jaga daripada segi servis kita. Sebab industri pelancongan ni berkaitan tentang perkhidmatan. Baik. Ya, Rizal.
Okey, Datuk, kita nak berhenti rehat seketika. Datuk ada menyebut berkenaan dengan promosi tadi dan sudah tentu promosi juga satu perkara yang cukup penting untuk kita telitikan kerana ada peruntukan khusus dalam promosi ini. Pantau Belanjawan 2023, kita berhenti rehat seketika. Kita bersambung semula selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan 2023. Kita masih lagi memberi fokus tumpuan kita berkenaan dengan proses pemulihan industri pelancongan. Profesor Dato' Azri Halim masih lagi bersama dengan saya, Timbalan Presiden Malaysia International Tourism Development Association MITDA, yang juga Profesor Ajung di Universiti Malaysia Kelantan UMK. Datuk bercakap soal promosi sebelum kita berhenti rehat tadi. Satu perkara yang cukup kita penting juga kerana saya ingat lagi waktu kecil kita dengar nyanyian lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza, Malaysia Truly Asia, tetapi seolah-olah macam terma Malaysia Truly Asia itu masih lagi kekal sehingga hari ini. Adakah kita, terutama kalau kita cakap di peringkat ASEAN ini, kita agak terbelakang dalam perkara ini? Kerana kalau kita bandingkan, kalau saya suka letak seperti Indonesia, bagaimana tourism Indonesia begitu rancak sekali melakukan promosi. Thailand juga begitu luar biasa dengan GDP mereka begitu tinggi. Mengharapkan GDP yang tinggi di Thailand itu menerusi pelancongan. Bagaimana dari segi promosi di Malaysia? Pandangan Datuk melihat kepada perkara ini? Okey, baik. Tapi sebelum saya tentu tentang promosi tu, saya nak cerita sikitlah tentang peruntukan yang kerajaan umumkan kepada sektor pelancongan. Boleh ada Um, Ya, sebab dengan peruntukan 250 juta yang kerajaan sediakan untuk sektor pelancongan tu, kita lihat kalau daripada segi unjuran pendapatan negara daripada sektor pelancongan yang kita jangkakan pada tahun ni mencecah 47.6 bilion ni, jumlah 250 juta tu adalah satu jumlah yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan nilai pendapatan yang kita dapat daripada sektor pelancongan. Dan kita kena melihat bahawa kesan jangka panjang untuk kita nak memastikan sektor pelancongan untuk menjadi antara penyumbang utama ekonomi negara, saya kira agak sukar untuk kita jangkakan keberhasilannya. Lebih-lebih lagi menerusi bajet kali ini, kerajaan dia menyarankan untuk memberi tumpuan kepada segmen pasaran khusus ni, iaitu macam segmen niche market seperti ekotourism, sukan golf, scuba, convention antarabangsa. Dan untuk nak mempromosikan segmen pasaran khusus ni, kita memerlukan peruntukan yang lebih besar bagi kita nak menjamin pulangan yang lebih membanggakan. Kita tak boleh nak mengharapkan dengan nilai sekian-sekian juta ni kita dapat kunjungan pelancong berjuta-juta dan pendapatan berbilion-bilion ringgit. Begitu juga macam Haris cakap tadi, kesan daripada promosi branding tu sendiri. Macam mana kita lihat negara-negara jiran kita tak payah pergi jauh lah. Kita tengok Thailand, dia punya usaha-usaha promosi dia macam mana. Indonesia macam mana dia bangkit selepas pandemik, mempromosikan program-program pelancongan dia. Begitu juga Singapura, begitu juga negara-negara di Timur Tengah, di belah-belah China sana, di belah-belah Europe. Mereka sebenarnya sekarang ni telah berlumba-lumba ke hadapan. Dan kalau kita tengok Vietnam sendiri pun dalam konteks pelancongan, mereka ni adalah antara negara kuasa pelancongan yang antara top 20 yang diramalkan oleh pelancong di organisasi di barat, bahawa mereka akan memilih Vietnam sebagai destinasi pilihan pelancongan mereka. Yeah. Macam mana mereka boleh buat macam itu sedangkan Malaysia adalah sebuah negara yang berpengalaman luas dalam sektor pelancongan, dengan kita punya branding yang sekian lama. Rik cakap tadi, kita dah ada cuti-cuti Malaysia-nya, kita dah ada Malaysia Truly Asia-nya. Kita tak salah untuk mengekalkan branding tu, tetapi kenalah ada satu usaha untuk menambah baik daripada segi strategi pemasaran dia, strategi promosinya, untuk memastikan branding yang kita dah buat sekian lama tu terus dikenali oleh masyarakat dunia.
macam Thailand umpamanya, dia menggunakan dia punya branding Amazing Thailand tu, rasa saya dah lama dah. Tapi mereka memasukkan elemen-elemen baru, elemen-elemen yang lebih fresh, lebih segar dalam usaha mereka nak menarik perhatian pelancong. Dan ini terbukti mereka boleh buat. Begitu juga Indonesia. Indonesia popular dengan dia punya branding Wonderful Indonesia. Macam mana mereka dulu pun belajar nak buat tahu melawat Indonesia pun daripada Malaysia. Jadi mereka, apa yang mereka belajar, mereka perbaiki dan mereka menambah baik, dan ini yang mereka dapat sekarang ni. Jadi kita sendiri kena menggunakan, kita kena leverage ataupun menggunakan kita punya kekuatan yang ada di dalam negara kita untuk kita nak pasarkan, kita nak menjenamakan Malaysia ni supaya ianya masih relevan dalam konteks menjadi destinasi tumpuan pelancong dunia. Ya. Haris, okey. Ya, Datuk. Bercakap berkenaan dengan promosi tadi, mungkin Datuk boleh perincikan dengan peruntukan sekitar, jika boleh saya quote kembali, 250 juta ringgit untuk mempromosi pelancongan, 105 antaranya pecahan dari situ, 115 juta ringgit disediakan sebagai dana grant padanan untuk bekerjasama dengan industri pelancongan dan kebudayaan. Dan bagaimana kita nak memastikan bahawa proses mempromosi ini dapat dijalankan dengan baik dan sekata. Sebagai contoh, Wonderful Indonesia, Amazing Thailand, kalau saya lihat video promosi mereka cukup luar biasa. Begitu menarik sekali. Bagaimana dengan kita di Malaysia ini? Adakah dalam bentuk, pertamanya dalam bentuk video-video, mempromosikan video-video kerjasama dengan syarikat airlines, dalam mungkin kita boleh main video promosi Malaysia mungkin di penerbangan-penerbangan seperti Qatar ataupun Emirates dan sebagainya. Tapi dengan peruntukan sebanyak ini, adakah ianya realistik? Bagaimana kita nak memahami konteks mempromosi dengan peruntukan sekitar 250 juta ringgit ini, Datuk? Betul, macam saya cakap tadi lah, kalau nak ikutkan 250 juta ringgit tu tak mencukupi ataupun tak mampulah kita nak mempromosikan secara besar-besaran. Lebih-lebih lagi tahun 2025 kita nak buat kempen Tahun Melawat Malaysia. Jadi kempen promosi tu, walaupun 2025 tu 2-3 tahun lagi, tapi kempen promosi itu kita kena adakan daripada sekarang. Dan pelancongan sebenarnya dia memerlukan promosi dan strategi pemasaran yang mampan dan berterusan, lagi efektif. Dia tak boleh hari ni promosi, besok stop, and then minggu depan sambung balik, bulan depan buat balik promosi. Dia tak boleh, dia kena berterusan. Begitu juga macam produk-produk lain, kalau kita tengok kat TV kan, iklan dia tak putus-putus. Walaupun dia dah cukup popular, dia still lagi dah mengiklankan. Jadi tak cukup dengan sekadar bantuan geran padanan promosi untuk pengusaha agensi pelancongan untuk mengadakan promosi di luar negara dan pengancuran acara-acara kebudayaan serta pelancongan saja. Malah peruntukan khas juga harus disediakan untuk tujuan periklanan dan promosi di platform-platform media. Tak kira di dalam negara ataupun di luar negara, sama ada di media arus perdana ataupun media sosial. Ini penting, tujuan promosi periklanan ni penting. Dan ini penting bagi kita nak memastikan nama Malaysia tu terus dikenali di seluruh dunia sebagai destinasi utama pilihan pelancong. Saya pernah cadangkan kalau kerajaan boleh umumkan geran padanan untuk pengusaha penggiat industri pelancongan untuk promosi di luar negara, buat geran padanan untuk acara, why not kerajaan buat satu geran geran promosi pengiklanan untuk media-media dapat menawarkan pakej-pakej periklanan kepada pengusaha industri pelancongan. Maknanya pengusaha industri pelancongan boleh claim geran padanan tu untuk mengiklan, sama ada dekat TV ke, di radio, di akhbar, dengan menggunakan geran itu. Rasa saya dengan adanya geran promosi periklanan ni, kita dapat bukan saja membantu sektor pelancongan ataupun penggiat industri pelancongan, kita juga dapat membantu pengusaha stesen-stesen TV, media-media owner, penerbit-penerbit media tempatan khususnya,
yang selama ini media ni telah banyak dah promosi sektor pelancongan. Cumanya mereka tak nampak sumbangan media dalam mempromosikan pelancongan. Contoh dia Astro Awani. Berapa banyak program pelancongan yang atau bual bicara tentang pelancongan yang telah disediakan kepada dalam kita nak mempromosikan pelancongan. Kalau nak dihitung mungkin berpuluh-puluh juta dah stesen TV bagi promosi secara percuma kepada sektor pelancongan. Jadi inilah masanya pihak kerajaan untuk datang ataupun memikirkan kembali macam mana nak bantu balik media yang selama ni dah membantu mempromosikan pelancongan dengan memberikan sedikit, bukan kita tak minta banyak kan, mungkin sedikit geran padanan pengiklanan untuk pelancongan. Jadi rasa saya kalau kita dapat mewujudkan satu geran khas ini kepada pengiklanan pelancongan ini, kita dapat memberi sumbangan baliklah, kalau tak banyak pun sikit, kepada sektor media yang telah selama ni banyak membantu sektor pelancongan. Dan saya percaya kalau pihak pengusaha pelancongan juga, mereka menunggu-nunggu kesempatan ni. Mereka nak promosi tapi mungkin kadar periklanan mungkin tinggi. Ya, mereka tak mampu. Jadi dengan adanya geran ini, setidak-tidaknya dia dapat membantu produk pelancongan, pengusaha produk pelancongan untuk mempromosikan ataupun mengiklankan produk-produk mereka di media massa. Ya, sudah tentu nanti orang cakap bias pula, tapi sebagai media betul lah, setuju. Saya setuju dengan cadangan Datuk. Ini merupakan ruang dan juga peluang dalam menggalakkan pemain industri tempatan dapat keluar di TV, akhbar maupun radio dan sebagainya dalam mempromosi package pelancongan dan juga perkhidmatan yang mereka tawarkan, dan ini merupakan antara peluang yang terbaik yang perlu digarap. Dan mungkin Kementerian MOTAC maupun di peringkat kerajaan MOF sendiri boleh melaksanakan inisiatif dari segi grant dan sebagainya. Kita tak banyak masa. Terima kasih sekali lagi Profesor Dato' Azli Halim, Timbalan Presiden Malaysia International Tourism Development Association MITDA, yang juga Profesor Adjung di Universiti Malaysia Kelantan UMK, berkongsi pandangan cetusan idea melihat kepada Belanjawan 2023 terkait dengan sektor pelancongan. Terima kasih sekali lagi. Sudah tentu ini antara butiran yang dapat kami bawakan awal berkait dengan Pantau Belanjawan 2023. Kami akan terus bersiaran membawakan perincian berkait isu-isu yang lain. Sekian sahaja Pantau Belanjawan 2023. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.